Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ustazah harap semua murid berada di dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Hari ini kita akan menyambung kembali mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 di dalam bidang akidah yang bertajuk kufur. Objektif pembelajaran: menerangkan maksud kufur beserta hukumnya, menjelaskan bahagian-bahagian kufur dan puncanya, menyenaraikan kesan-kesan kufur dalam kehidupan dan merumus tindakan yang boleh menjauhi kufur dalam kehidupan. Apakah pesanan yang selalu disebut oleh khatib pada hari Jumaat? Cuba murid-murid fikirkan. Ya, inilah kata-kata yang selalu dilafazkan ketika khutbah Jumaat, iaitu, sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Baiklah, sekarang mari kita teliti dan fahami dialog di antara seorang murid dan ustaznya. Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam? Maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Ustaz, apakah erti kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah hukum kufur? Hukum kufur adalah sesat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Maka kita mestilah beriman, mempercayai dengan sepenuh hati. Sekarang mari kita ketahui istilah yang berkaitan dengan kufur. Yang pertama, syirkun, yakni menyekutukan Allah. Yang kedua, fasik, orang yang ingkar perintah Allah. Yang ketiga, zindiq, yakni orang yang imannya terpesong atau sesat. Yang keempat, murtad, yakni terkeluar dari Islam. Kufur terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kufur i'tiqad dan kufur amalan. Kufur i'tiqad bermaksud menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kufur amalan, iaitu menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contoh, menggunakan duit poket untuk berjudi. Apakah faktor yang mendorong kekufuran? Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan di dunia. Bahawasanya, iman menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita baca saja mengenai kesan kufur. Telah termaktub di dalam Al-Quran, satu dosa yang sangat besar justru diberi ancaman siksa dan azab. Bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justru mengundang murka ilahi. Azab dan siksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Kesan kufur yang pertama adalah berdosa besar.
Yang kedua, diberi ancaman siksa dan azab. Yang ketiga, merosakkan iman. Yang keempat, tidak mendapat rahmat dan berkat. Yang kelima, hati tidak tenang. Yang keenam, merosakkan kehidupan. Dan yang terakhir adalah mendapat murka ilahi. Ustazah harap murid-murid dapat mengambil berat mengenai kesan kufur terhadap diri kita. Kita mestilah berhati-hati dalam semua tindakan, sama ada melalui hati, percakapan dan juga perbuatan. Mari kita ketahui apakah tindakan bagi menjauhi kufur. Yang pertama, kita mestilah menjaga amal dan ibadat. Terapkan di dalam hati dengan kata-kata, saya perlu sentiasa melipat gandakan amalan dan saya tabah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Saya mengamalkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Yang bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Cuba murid-murid berazam dengan berkata, saya sentiasa menghadiri majlis ilmu dan saya hendaklah selalu mendampingi guru. Yang keempat, kita mestilah sentiasa mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Murid-murid mestilah sentiasa bertekad bahawa saya perlu sentiasa bermuhasabah dan saya hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Sekian sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap murid-murid dapat mengamalkan segala ilmu yang telah diterima pada sesi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.